Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 32 dari Pusat Pengajian Pengurusan yang terdiri daripada 8 orang ahli dan saya Nur Izzatul Syazira binti Muhammad Nizam akan memulakan pembentangan yang bertajuk Penarafan di Universiti di Malaysia dan adakah ia penting dan ianya masih relevan. Universiti merupakan institusi atau pusat pengajian tinggi yang memberikan ilmu dalam pelbagai bidang, menjalankan penyelidikan ilmiah dan menganugerahkan pelbagai peringkat ijazah. Di Malaysia, terdapat 20 buah universiti awam dan 29 universiti swasta. Setara bertujuan mengukur jaminan kualiti dan standard pelbagai institusi pengajian tinggi iaitu lebih dikenali IPT di Malaysia berdasarkan autonomi, kualiti dan prestasi institusi. Pada tahun 2002, penarafan setara berfokus kepada kecemerlangan institusi pengajian melalui 3 teras utama iaitu pengajian dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi dan penghematan. Seterusnya, MyQuest dibangunkan pada tahun 2009 untuk menilai tahap kualiti kolej swasta melalui penarafan bintang di Malaysia. Pada tahun 2022, The Malaysian Higher Education Rating System dibangunkan oleh KPT untuk menampung akses setara dan MyQuest secara dalam talian. Selain itu, QS University Ranking ialah agensi perpangkalan United Kingdom bagi membuat penarafan di peringkat serantau dan seluruh dunia. Isu dan permasalahan kajian ini merupakan kriteria untuk menilai universiti hanya memberikan perhatian yang minimum kepada pengalaman sarjana muda di dalam dunia yang sebenar. Faktor-faktor yang membuat perubahan besar kepada pendidikan yang positif adalah seperti kemudahan kampus, kualiti penginapan kampus, sambungan internet seluruh kampus. Namun begitu, perkara ini secara amnya hanya dipandang sebelah mata oleh pihak universiti. Sesetengah universiti cemerlang dalam kursus tertentu dan ianya adalah tindakan yang kurang berasas untuk mengabaikan universiti tertentu hanya kerana kedudukan keseluruhan mereka yang tidak begitu tinggi. Jadi, nasihat daripada profesional yang bekerja di lapangan lebih bernilai daripada laporan yang dijana oleh komputer yang tidak mempunyai penilaian yang berasaskan empati dan empati. Kedudukan yang lebih tinggi tidak semestinya diklasifikasi sebagai kualiti pendidikan yang lebih baik. Sesuatu institusi lebih tertumpu kepada hasil penyelidikan, menghadkan waktu hubungan dan mengenakan lebih banyak jam belajar pelajar. Semuanya akan meningkat skala kedudukannya. Harvard Business Review membuktikan graduan dari universiti berpangkat lebih tinggi cenderung menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam pekerjaan mereka. Selamat sejahtera, nama saya Hijaling. Sekarang saya akan bentang objektif kajian dalam kajian ini. Setiap kajian yang dijalankan mesti mempunyai maklumat yang ingin dicapai. Oleh itu, kajian ini akan memberi tumpuan kepada 2 objektif iaitu mengenal pasti kepentingan penarafan universiti di Malaysia dan mengkaji sebab-sebab penarafan penting kepada universiti di Malaysia. Saya akan terus terang objektif kajian yang pertama. Terdapat 2 kepentingan yang diberi tumpuan dalam kajian ini iaitu penarafan universiti dapat meningkatkan reputasi sesebuah universiti dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Universiti yang mendapat penarafan tinggi diyakin akan mencapai standard yang lebih tinggi dalam pengajian, pembelajaran dan sebagainya. Penarafan universiti yang tinggi juga lebih berdaya saing dan mempunyai prestasi yang lebih cemerlang berbanding dengan penarafan universiti yang mendapat penarafan yang lebih rendah. Oleh itu, penarafan yang tinggi dapat meningkatkan reputasi sesebuah universiti. Kepentingan yang kedua ialah penarafan universiti sebagai strategi untuk menarik kedatangan pelajar. Universiti yang mendapat penarafan tinggi dapat menarik pelajar dalam negara dan juga negara asing. Para pelajar mempunyai satu pemikiran iaitu universiti yang mempunyai penarafan yang tinggi merupakan sebuah universiti yang baik. Oleh itu, pelajar dapat lebih berminat untuk belajar di universiti yang mendapat penarafan yang lebih tinggi.
Itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Vidya. Saya ingin menerangkan objektif dan skop kajian yang kedua, iaitu mengaji sebab-sebab penerapan penting kepada universiti di Malaysia. Sebab yang pertamanya ialah penerapan universiti merupakan rujukan kepada para pelajar untuk memilih universiti. Semua pelajar cenderung belajar di universiti yang mendapat penerapan yang tinggi berbanding dengan pelajar di universiti yang dapat penerapan yang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar yang yakin bahawa mereka mempunyai kadar pekerjaan yang tinggi selepas tamat pengajian di universiti yang mempunyai penerapan yang tinggi. Sebagai contohnya, majikan lebih berminat mengaji graduan daripada UM berbanding dengan universiti yang lain sebab UM dapat penerapan yang paling tinggi di Malaysia. Oleh itu, universiti yang mempunyai penerapan yang tinggi menjadi pilihan utama kepada para pelajar. Sebab yang keduanya ialah universiti dapat mengetahui tahap sendiri melalui penerapan universiti. Semua penerapan mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Penerapan membolehkan sesebuah universiti mengetahui aspek-aspek yang perlu menambahbaikan. Dengan penerapan universiti boleh berusaha untuk mencapai kriteria-kriteria universiti yang hebat seperti sistem pengajaran pembelajaran yang hebat, perkhidmatan yang lebih baik dan sebagainya. Dengan ini, mutu dan kualiti universiti di Malaysia akan semakin meningkat kerana universiti sentiasa berusaha untuk mencapai penerapan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Syazwani binti Muhammad Saidi akan teruskan dengan aktiviti dan proses kajian. Aktiviti dan proses kajian adalah kaedah pengumpulan data yang dipraktikkan untuk menghasilkan penjelasan dan keputusan yang relevan dengan tajuk pembincangan. Hal ini dapat diberikan petunjuk bagi merungkai dan mengolah pembincangan yang diulaskan untuk memperoleh keputusan yang saksama. Seterusnya adalah cara pengumpulan data, iaitu instrumen dimulakan dengan data primer. Proses utama yang dijalankan dengan melalui penelitian dan perbincangan daripada ahli bagi merungkai isu dan objektif terhadap kajian. Hal ini sebagai contoh, kaedah ini dipraktikkan secara bersemuka atau atas talian, di mana setiap ahli-ahli kumpulan telah memberikan idea mereka bagi mengulas terhadap kajian yang telah ditertera. Seterusnya adalah data analisis. Kaedah secara deskriptif untuk menganalisis data daripada soalan selidik yang akan dianalisis dalam bentuk kekerapan dan peratus. Pengumpulan data seperti pemerhatian berstruktur, nota lapangan bertujuan untuk mengumpul data dan menjawab soalan kajian. Akhir sekali adalah data sekunder. Pengumpulan maklumat secara tidak langsung seperti berita, majalah, buku teks ataupun melalui internet. Pencarian maklumat ini dapat menerangkan informasi berkaitan tajuk pembincangan agar dapat memperoleh maklumat terkini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Balkis binti Muhammad Ridwan. Saya akan membentangkan kaedah kajian yang digunakan oleh kumpulan kami. Kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami iaitu melalui soal selidik dan juga melayari internet. Kajian berbentuk soal selidik adalah satu bentuk kajian yang popular digunakan dalam kalangan penyelidik kerana ia boleh merangkumi bidang yang luas dan dirangka dengan mudah. Kami telah menyediakan soalan dalam bentuk Google Form dan dijawab oleh 100 orang individu. Seramai 100 orang individu yang berbagai jantina, kaum dan dari pelbagai universiti di dalam Malaysia memberikan maklum balas bagi mendapatkan data yang terbaik dan tepat dalam penyelidikan ini. Selepas mendapatkan data yang diperlukan daripada 100 orang individu, kami juga merekod dan menganalisis data yang diperolehi dalam bentuk jadual. Selain itu, kami juga telah melayari internet untuk mengumpul maklumat-maklumat yang berkenaan kepentingan penerapan universiti bagi mengukuhkan kefahaman kami terhadap tajuk ini. Kaedah ini dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat yang berkaitan dengan teori, konsep, sejarah dan latar belakang berkaitan dengan penyelidikan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad bin Fitri Berazali, nombor metrik 164509. Untuk analisis dapatan kajian berdasarkan soalan yang telah diberikan dalam Google Form, kami telah mendapati bahawa 50 orang
iaitu 50% responden sangat setuju dan 43 orang iaitu 43% setuju bahawa penarafan universiti dapat meningkatkan reputasi sesebuah universiti dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Untuk soalan yang kedua, kami telah mendapati bahawa 57 orang iaitu 57% responden sangat setuju dan 34% setuju bahawa penarafan universiti sebagai strategi untuk menarik kedatangan pelajar. Untuk soalan yang seterusnya, kita mendapati bahawa 57 orang iaitu 57% responden sangat setuju dan 37% setuju bahawa penarafan universiti merupakan rujukan kepada para pelajar untuk memilih universiti. Soalan keempat, 52% responden sangat setuju dan 40 orang iaitu 40% setuju bahawa universiti dapat mengetahui tahap universiti melalui penarafan universiti. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Syahiran Syafiq selaku penyelia kumpulan kami dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Kristi Sukawai dan saya akan membentangkan bahagian rumusan untuk kumpulan kami. Kumpulan kami dalam menjalankan kajian untuk mengenal pasti kepentingan penarafan universiti di Malaysia dan mengkaji sebab penarafan penting kepada sesebuah universiti di Malaysia. Daripada kajian kami, kumpulan kami telah menjalankan kajian atas talian melalui Google Form dengan mengambil sebanyak 100 orang responden daripada kalangan pelajar universiti di Malaysia. Pendek kata, penarafan universiti di Malaysia adalah sangat penting kerana dapat meningkatkan reputasi sesebuah universiti di dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa. Malahan sebagai strategi untuk menarik kedatangan para pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana penarafan universiti merupakan rujukan kepada para pelajar dan juga sesebuah universiti untuk mengetahui tahap sendiri melalui penarafan universiti. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.